Saya mulakan forum kita pada malam ini ingin bertanya kepada Dr. Abu Hassan. Melihat kepada kerancakan media pada hari ini dengan wujudnya Facebook, Twitter, Vblog dan sebagainya, dan Profesor sendiri merupakan pensyarah di Jabatan Media, bagaimanakah peranan media mampu untuk melahirkan generasi yang mempunyai minda kelas pertama tanpa mengenepikan nilai dan etika keislaman? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Terlebih dahulu terima kasih kepada adik saya YDP PMK sekaligus menjadi moderator pada hari ini, yang berbahagia Akhi Zaharuddin dan juga Akhi Safwan. Dan sebenarnya kita tidak perlu bimbang kerana kebetulan kita sudah pun berada dalam 10 tahun, 11 tahun sudah sebenarnya bangsa ataupun umat manusia memasuki kurun ke-21 yang dianggapkan sebagai kurun informasi. Sekaligus timbul berbagai-bagai spekulasi, timbul berbagai-bagai tomahan, timbul berbagai-bagai kebimbangan. Kemungkinan media baru boleh menjadi alat ataupun mesin ataupun jentera yang mungkin membawa manusia ke satu dinamika yang sangat rendah ataupun hilang, ataupun juga dinamika yang lebih baik. Maka saya ingin mengambil peluang ini untuk menerangkan kepada mahasiswa sekalian, sebaik saja pada tahun 1829 apabila filem dihasilkan, maka pada ketika itu di Eropah semua gereja berbincang tentang keburukan filem sebagai suatu media yang mungkin boleh menghancurkan umat Islam Eropah, umat di Eropah, iaitu bangsa Eropah, khususnya orang-orang Katolik. Maka pembikin-pembikin filem pada ketika itu telah dianggap sebagai kumpulan yang sangat anarkis, kumpulan yang sangat subversif, kumpulan yang sangat liar, kerana mereka menggunakan filem untuk menyebarkan fikiran-fikiran baharu, cara hidup baharu dan sebagainya. Tahun 1930-an muncul satu lagi jentera yang sangat ajaib, iaitu televisyen. Maka sampailah ke hari ini, televisyen telah diperbahaskan dalam pelbagai seminar di negara ini sahaja. Kalau tidak silap saya, ada lebih kurang 13,000 tesis, 13,000 artikel dan hampir 3,000 tesis membincangkan tentang kesan-kesan negatif televisyen. Dan tidak ada satu pun artikel yang telah dicetak oleh akhbar dan juga jurnal, bahkan hanya ada 2 tesis sahaja yang membincangkan kesan-kesan positif ataupun kesan-kesan baik oleh televisyen. Lalu pada tahun 2001 sehinggalah 2011, sebaik internet dicipta pada tahun 1968 oleh Profesor Klein Rock, maka sekali lagi umat manusia berbincang, adakah media ini boleh menghancurkan masyarakat dunia, khususnya kita umat Islam. Sudah pasti kita akan bercakap perkara yang sama. Cuma secara ringkas yang saya ingin katakan, sewaktu televisyen menjadi hampir sebuah agama. Kenapa kita selalu sebut, kalau kita mengajar ataupun belajar pengajian media, kebanyakan buku-buku berkenaan televisyen dia menyebut seperti ini: televisyen adalah sebuah kepercayaan baru yang setaraf agama. Sebab apa? Sebab ada rumah manusia yang tidak ada kitab agama. Ada rumah umat Islam yang tidak memiliki Al-Quran, tetapi mustahil mereka tidak memiliki satu set TV di rumah masing-masing. Ada orang yang tidak membaca Al-Quran sama sekali, termasuk diri saya mungkin, untuk 1 bulan atau 2 bulan, tetapi mustahil kita tidak menonton televisyen. Sebab itulah TV dianggap sebagai agama. Maka internet, dalam kertas kerja yang terbaru yang saya bentangkan di merata tempat, saya mengatakan internet sah sebagai agama baru dalam fikiran masyarakat. Sebab
internet lebih dahsyat, media baru lebih dahsyat seperti iPad, iPhone dan sebagainya. Lebih dahsyat. Sebab bukan hanya sebuah rumah memilikinya, sekarang ini setiap orang akan ada handphone, akan ada segala macam media baru khususnya internet. Cuma sekarang ini ialah sejauh mana adakah media baru ini memberi kesan yang sangat negatif atau tidak kepada masyarakat. Maka sekarang ini khususnya kepada orang-orang muda, kepada kaum muda seperti mahasiswa sekalian, maka secara positifnya saya menyatakan dengan media barulah semua proses yang tidak ada pada televisyen, pada akhbar, pada filem telah berjaya diselesaikan. Sebab itulah saya melihat paradigma positif ini lebih jelas. Maksud saya, masa depan kita semua, iaitu mahasiswa, termasuk saya, termasuklah pengerusi, termasuk Presiden PMI, adalah terletak sejauh mana keupayaan kita, kejujuran kita, kebenaran kita untuk menggunakan media baru. Dan sebagai umat Islam, sudah pasti kita mempunyai kepercayaan yang sangat jelas. Sebab itu di dalam Facebook, di saat orang sedang menggunakan perkataan-perkataan fitnah, hasutan, ancaman, tuduhan, dalam tempoh 1 tahun ini, saya masih ingat, saya hasilkan sebuah poster dan tebarkan di internet. Di dalam Islam, konsep media tidak berbeza dan telah wujud dengan jelas di dalam Al-Quran, khususnya dalam ayat ke-12 surah Al-Hujurat. Adik-adik boleh cari. Dalam surah Al-Hujurat jelas, sangat jelas, definisi media sangat jelas. Lepas itu saya bentangkan, jelas, sesiapa yang membuat prasangka, clear Tuhan sebut, sesiapa yang membuat prasangka, bermaksud tuduhan, fitnah dan sebagainya, secara ringkas seperti memakan bangkai saudara sendiri. Maka dalam konotasi itulah pada hari ini saya ingin menyeru kepada adik-adik sekalian, jangan bimbang. Tetapi sejauh mana kita boleh menggunakan internet ini, media baru ini, dalam abstrak yang sangat ringkas ini. Saya ingin mengatakan, di dalam media baru yang semakin canggih inilah akhirnya semua bentuk pengetahuan terkumpul. Kalau dahulunya televisyen ada di setiap rumah dan berkemungkinan ada rumah yang tidak ada Al-Quran, di dalam media baru persepsi ini telah menjadi salah. Sebab contoh saya ambil iPad ini, adik boleh download percuma lengkap Al-Quran yang sepenuhnya, termasuk terjemahan dalam pelbagai bahasa. Contoh yang saya ambil ialah di dalam iPad yang saya gunakan sekarang ini, termasuk yang akhi mungkin gunakan, ada Al-Quran HD. Di dalam Al-Quran HD ini bukan sahaja terjemahannya dalam bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Armenia, segala macam. Yang dahulunya ketika saya belajar membaca Al-Quran dahulu, kita tidak faham bahasa Arab sebab kita tidak belajar bahasa Arab. Sekarang menggunakan sistem media baru, maka akhirnya itu dipermudahkan. Sekaligus media baru tidak sama sifatnya dengan televisyen dan filem, tetapi dia merupakan lebih sempurna. Kerana itulah kita tidak lagi beranggapan dia sebagai sebuah kepercayaan. Sebab di dalamnya terdapat semua pengetahuan. Lalu media baru kita tafsirkan sebagai sebuah jentera penghidupan yang akan membawa manusia secara lebih pragmatik, secara lebih dinamik. Namun adalah malang seandainya generasi baru ataupun kaum muda kita menggunakan media baru ini hanya untuk melihat ataupun untuk menggunakannya bagi perkara-perkara yang bertentangan yang mungkin akhi boleh huraikan nanti. Tetapi sebagai seorang sarjana media, saya ingin mengatakan, saya mempertahankan media baru tidak mungkin boleh menjadikan manusia ataupun masyarakat di negara kita, khususnya umat Islam,
menjadi melampaui batas, kerana dengan media baru jugalah kita dapat sebarkan segala macam yang tidak berjaya disebarkan oleh media lama. Contohnya di dalam Facebook saya pada hari ini, ramai orang tag, rakan-rakan saya tag 3 gambar yang sangat sadis. Pertama, iaitu peristiwa lengkap secara animasi seorang remaja berusia 19 tahun di Kuala Lumpur mencampakkan anak yang dikandungnya, iaitu anak luar nikahnya, dicampak terus dan masuk ke dalam longkang. Pada hari ini saya dapat satu tag tadi, seorang pencipta video, iaitu anak muda yang buat video. Dia buat animasi saat anak itu keluar dari rahim ibunya dan ibunya tarik kepala, dan dia buat satu animasi lengkap selama 7 minit sehinggalah bayi itu tercampak dan menghembuskan nafas akhirnya di dalam air longkang. Dan akhirnya saya memberitahu kepada dia, adik tayangkan ke seluruh dunia. Akhirnya media baru boleh berfungsi untuk pengetahuan adik-adik sebagai media ar-risalah. Sebab itu saya dalam kertas kerja saya menyatakan dengan jelas, media sebagai ar-risalah, iaitu alat untuk menyampaikan utusan-utusan yang kita belajar bagi mengurangkan tekanan media itu terhadap kepunahan yang mungkin dihasilkannya akibat penyelewengan kita sendiri ketika menggunakannya. Maka secara abstraknya, abang ringkaskan pada hari ini, saya ringkaskan sebagai sarjana media baru adalah sebuah penghidupan. Tanpa media baru, maka kita tidak dapat menikmati keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Islam itu sendiri di saat manusia sedang memasuki kurun ke-21, di mana maklumat merupakan asas kebijakan kepada semua manusia. Maka sebagai anak mudi secara abstraknya, kita harus menggunakan media baru ini untuk mendukung konsep bersekutu buat perubahan dengan izin Friendship for Change. Jika kita lihat ada orang miskin di kampung, maka kita gunakan media baru ini untuk menyeru semua mahasiswa datang berkumpul dan menyelesaikan masalah ini. Bermaksud dari isu ekonomi sehinggalah ke isu politik, kita berpercaya media baru bukanlah suatu ancaman seandainya kita dapat menguruskannya dengan baik, terutama generasi mahasiswa sekalian. Saya menyeru, gunakanlah media baru ini sebagai instrumen paling kuat, energinya, gravitasnya, untuk mempertahankan 3 prinsip asas: keadilan, kebebasan, dan kemajuan masa depan. Dan jika kita terlibat dengan media baru, saya telah mengatakan, sebagai umat Islam, kita tidak sepatutnya terjerat. Sebab asas seorang manusia telah diberi dengan lengkap di dalam Islam, yaitu sidik, tabligh, amanah, fatonah. Clear kalau kita pegang. Maka kita tidak perlu takut kepada jentera ini. Tidak perlu takut. Tetapi kenapa jentera ini boleh memusnahkan sebahagian dari kita apabila kita tidak mempercayai segala asas Islam yang ada kepada kita. Tidak salah untuk kita menjadikan media sebagai bahan popular. Sebab saya sendiri terlibat dalam industri hiburan. Saya mengatakan, semua orang Islam melakukan demonstrasi ketika seorang ahli politik Belanda menghasilkan sebuah filem menghina Nabi Muhammad. Tetapi persoalannya ialah, di mana remaja Islam, orang Islam sendiri untuk menghasilkan sebuah naskah filem? Tidak ada. Saya ambil contoh. Hampir 18 tahun saya mengajar jurusan perfilman di Universiti Malaya. Pelajar yang paling tidak berminat mengambil bidang media ini adalah pelajar Islam. 90% bukan pelajar yang beragama Islam yang mengambil bidang perfilman. Kesannya sangat besar apabila Hollywood menghasilkan sebuah filem yang mengutuk Islam, maka kita berarah, faedah apa? Abang kata, sia-sia. Mereka dengan kepercayaan mereka, agama mereka, hak mereka.
Tetapi kita yang beragama Islam, khususnya adik-adik sekalian mahasiswa, tidak belajar bagaimana nak mengambil gambar itu pun, maka kita pun berarak. Sedangkan kita nak melukis kartun pun tidak mampu. Kita bakarlah kartun itu dari Jakarta sampai ke Khartoum, dari Khartoum sampai ke Dhaka. Apa faedah? Tidak ada faedah, sia-sia. Kerana kita sendiri sebagai umat Islam tidak mengetahui jenis apakah media ini. Besar peranannya. Satu saat video yang adik hasilkan, ceramah pada malam ini misalnya, adik upload dalam YouTube. Semua orang umat Islam Melayu yang faham bahasa Melayu dari Jakarta sehingga ke Jogja, dari Jogja sampai ke Medan, dari Medan sampailah ke Denpasar dapat melihatnya. Inilah media sebagai arisalah. Sebab itulah abang sentiasa mengatakan sebagai pensyarah malang kepada mahasiswa yang memasuki universiti. Mereka tidak ambil bidang yang sangat penting. Walaupun belajar di pengajian Islam katakan, bidang ekonomi dan sebagainya. Media ini menentukan hitung nasib kita di masa depan. Percayalah. Inilah. Sebab itu abang di antara orang pertama kata shut up, diam. Ketika orang semua berkumpul melakukan demonstrasi menghentam seorang ahli parlimen Belanda yang menghasilkan sebuah filem menghina Nabi kita. Lalu kita menyeru dalam Facebook, abang menyeru, nah seorang saja saya perlukan pelajar dari universiti datang ke UM belajar buat filem dan kita akan menghasilkan filem berkenaan dengan Islam yang akhirnya akan menutup segala kelemahan yang dikatakan oleh Barat. Dan sekarang sedang ditayangkan sebuah filem Warrior di panggung. Scene pertama jelas menghina umat Islam sama sekali. Masalahnya, mana pergi pengarah filem Islam? Kenapa mereka tidak belajar? Maka pada hari ini secara abstrak, karena soalan yang ditujukan kepada abang tadi menjawab persoalan media. Penting untuk adik-adik mempelajari media ini. Sebab dengan media inilah dia boleh berfungsi sebagai arisalah dan akhirnya kita tidak terperangkap dengan apa yang telah dikandungkan oleh orang-orang lain di dalam media itu. Kita cipta kandungan kita sendiri. Sebab itulah baru-baru ini abang sempat klik satu perkataan iaitu Muhammad. Jika tidak percaya, adik boleh buat pada malam ini sebagai ujian. Klik di Google perkataan Muhammad. Website mana yang muncul di muka 10 halaman pertama? Buat kajian. Dalam tempoh 2009 hingga 2010, mengikut kajian yang kami lakukan, semuanya menghina Nabi kita. Lalu kita bertanya, ke mana penulis Islam? Kenapa tak isi di dalam Google ini sebanyak yang boleh? Sebab jumlah karangan terbanyak, maka dia akan lonjakkan di dalam Google. Maka pada tahun 2011, hasil daripada satu ucapan yang dibuat oleh seorang sarjana di Mesir, maka sedikit ada ulasan tentang Nabi kita yang agak positif di dalam Google. Inilah yang kita seru. Maka dengan kata akhir itulah, percayalah, kita jangan melihat negatif media ini. Tetapi sebagai mahasiswa, nah, kita gunakannya untuk menjadi alat menyebarkan fikiran, keilmuan dan risalah kita. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.